memang saya dah katakan tadi, tak ada kita kurangkan ubat, tapi barangkali dari segi pengurusan pemberian ubat ini, memang kalau dulu dia beri 3 bulan sekali, sekarang dia beri sebulan sekali. Itu memang dari segi pengurusan yang dibuat oleh pihak hospital, dan kita memang mengkaji dari masa ke semasa untuk memastikan bahawa pemberian ubat ini dibuat dengan sebaik mungkin. Saya rasa peruntukan yang dikatakan kita potong bagi klinik-klinik ini tidak, saya memang tidak mempunyai ataupun tidak kita memberi apa-apa arahan untuk membuat pemotongan dari segi bajet yang sedia ada. Barangkali kita mengeluarkan bajet secara berperingkat-peringkat daripada pusat. Pada mulanya kita keluarkan bajet untuk 6 bulan. Kemudian 6 bulan kemudian kita akan beri bajet yang separuh lagi. Ini telah pun mendapat apa yang dikatakan yang buat tadi, telah pun mendapat masalah di peringkat bawah, dan kita telah pulih balik kepada bajet yang dahulu, iaitu kita bagi sekaligus 1 tahun, tak payah kita beri berperingkat-peringkat. Ini saya nak jelaskan kepada yang berhormat. Ya, Goping. Sebenarnya apa yang saya bangkitkan berkenaan dengan hospital daerah yang tidak ada pakar. Jadi pesakit di situ ada kesukaran untuk dapat ubat-ubat yang disenaraikan, bawa prescription pakar. Pakar. Yang ini bagaimana kementerian dapat selesaikan masalah ini? Ya, yang kedua, labeling of sampul ubat. Harap teliti. Okey, ini saya akan arahkan farmasi, pastikan bahawa tak ada masalah dari labeling. Labeling ini penting untuk maklumat pesakit-pesakit kita. Ini adalah satu perkara yang serius dan kita akan ambil perhatian dari segi farmasi. Tapi dari segi pakar tadi, dulu Iman. Yang kata panjang dengan salam belum dijawab lagi. Belum jawab lagi. Dari segi pakar tadi, kita memang sekarang ada buat networking, iaitu melalui IT, di mana pesakit ni dapat ubat daripada katakan GHKL, dia nak dapat ubat katakan di Raub, maka kita akan buat mereka juga boleh mendapatkan supply dengan memberitahu lebih awal hospital Raub bahawa pesakit ini akan mendapat ubat di Raub. Ini akan kita uruskan melalui komputer, sistem farmasi yang dipertingkatkan sekarang. Berhubung dengan yang berhormat Shah Alam, yang mohon bantuan yang mengatakan perbezaan doktor di hospital universiti dan juga hospital KKM, memang dia mempunyai kementerian berlainan. Hospital universiti di Kementerian Pendidikan Tinggi, hospital KKM di bawah Kementerian Kesihatan, dan dari segi tangga gaji memang dia ada perbezaannya. Dan kita ini semua adalah diuruskan oleh JPA dan bukan di bawah KKM. Saya minta sekiranya ada apa-apa penyelarasan, JPA yang akan membuat pengurusan ini. Berhubung dengan pertanyaan dari Shah Alam, hospital Shah Alam memang satu hospital yang penting bagi KKM untuk memberi penyertaan yang baik di Klang Valley, kerana terutama sekali hospital Klang dah cukup, orang kata, crowded. Memang kita memerlukan satu lagi hospital Shah Alam, dan dari segi perancangan awal kita diperuntukkan bajet yang sedia ada ini. Oleh itu bajet yang ada kita telah pun merancang. Memang dari segi bilangan katil 300 katil tidak mencukupi, tapi buat permulaannya adalah penting kita mengadakan sebuah hospital di Shah Alam dahulu. Oleh itu sekiranya ada peningkatan bilangan katil yang diperlukan, kita akan buat penambahan kemudian. Memang ya, okay, terima kasih. Yang saya nak tanya, sekiranya kita dah tahu bahawa jumlah itu adalah sedikit, memandangkan bahawa Shah Alam ini adalah ibu negeri dan sebagainya, adakah dari segi dia punya spesifikasi untuk untuk bangunannya, untuk dari segi dia punya sizing, dia punya foundation, dari segi dia punya columns dan beam,
memungkinkan extension dari segi saiz bangunan, dari segi dia punya chiller punya kapasiti, dari segi dia punya infra lah, struktur dia punya infra dia untuk bangunan itu, adakah ianya sedia di design untuk memungkinkan satu pertambahan dari segi jumlah kerusi itu, ataupun adakah ianya akan memerlukan satu pembinaan baru dan satu rombakan yang fundamental kepada struktur yang sedia ada. Saya rasa Yang Berhormat Shah Alam jangan risau, memang kita tak akan ada rombakan struktur atau apa-apa ataupun lain-lain, kerana Hospital Shah Alam diletak di satu kawasan tapai agak luas. Kita lagi mempunyai kawasan yang mencukupi untuk penambahan ward-ward yang baru pada masa akan datang. Sikit Menteri tentang, sikit ya. jelas. Ya. Saya berasa bimbang dan risau apabila Yang Berhormat Menteri menjawab tidak ada pengurangan bajet daripada untuk peruntukan ubat-ubatan, tetapi realitinya ini berlaku dengan meluas dan di mana-mana sahaja. Jadi saya rasa pihak kementerian mesti menyiasat kenapa perkara ini berlaku dan menjanjikan ada time frame-nya, berapa lama agaknya masalah ini dapat diatasi. Okay, terima kasih. Saya mengambil maklum kebimbangan ahli yang berhormat berhubung dengan masalah ubat ini. Saya memang ada dengar juga aduan, dan memang saya jawab tadi, pada mulanya dia dari segi pengurusannya, dia beri bajet dia sekat-sekat, dia tak bagi setahun, sebab tu ada masalah dari segi pengurusan. Tapi arahan saya dah bagi baru, saya dah beri arahan baru bahawa dia kena beri bajet the whole year agar pastikan bahawa masalah ini tidak timbul lagi. Dan saya akan memantau memastikan ubat ini tidak ada masalah di semua klinik dan hospital. Ahli yang berhormat, saya perlu menjawab beberapa lagi perkara yang ditimbulkan oleh ahli yang berhormat semasa perdebatan. Tuan Yang Di-Pertua, Ya, Mat. Masa kita dah tu, Mat. Masa. 31 ya. Okey. Terima kasih. Sambung petang. Terima kasih, Mat. Ahli-ahli yang berhormat, sesi pagi Dewan kita tangguhkan dahulu, dan mesyuarat akan dimulakan semula pada pukul 2.30 petang nanti. Terima kasih.